Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada yang dihormati mengurusi Masjid Taqwa yang saya kasihi, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para imam, para masyayikh di masjid yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah pada malam yang mulia ini kita meneruskan pengajian kita, iaitu kitab Akidah Muslim karangan iaitu Darul Ifta Jordan atau Jabatan Mufti Kerajaan Jordan. Jadi dia adalah kitab akidah authority yang ada di Jordan dengan perbahasan yang kontemporer, yang kita berada pada muka surat 11 Romanized. 11 Romanized. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin wal hadir hafizakumullah, boleh membukanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Buku ini disusun agar setiap orang mempunyai kefahaman yang jelas. Terjemahan dia adalah terjemahan daripada Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan. Buku ini disusun agar setiap orang mempunyai kefahaman yang jelas berlandaskan pemikiran dan tadabbur, selaras dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwakum. Jadi ayat ini menuntut kita untuk berfikir dan tadabbur. Sebab apa? Allah SWT berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam ni fi'il amal. Fi'il amal tu maksud dia kata perintah. Kata perintah itu berarti memberi erti wajib. Asas dia boleh jadi tak wajib sesuai dengan keadaan. Berarti inti dia, faedah daripada ayat ini memberi kefahaman kita kena tahu, kena berfikir, kena tadabbur, kena renungkan. Tak boleh agnostik. Agnostik ini kufur, tuan-tuan. Maksud agnostik itu apa? Contoh dia Muslim. Kenapa dia Muslim? Tak tahu. Engkau percaya Islam ke? Tak tahu juga. Muslim, kind of Muslim, but I don't really care. Contoh dia kan. Jadi dia agnostik. Jadi agnostik ni boleh datang dari berbagai penjuru, Katolik atau Kristian for example. So Kristian paling banyak agnostik di Europe. Jadi dia, are you Christian? Dia macam tak kisah. Dia asas dia di Kristian, contoh dia. Tapi dia pun tak kisah. Bezanya kalau di sana, bila dia tak kisah dan terjadi sesuatu, dia perlu kepada rohani. Dia tidak dapat rohani itu di dalam agama dia, dan dia menemukan rohani tersebut dalam agama Islam, dan banyak berbondong-bondong masuk Islam. Tapi di Malaysia atau di negara-negara Islam, agnostik di kalangan orang Islam itu lebih parah. Parah dia di mana? Dia lahir Islam tapi dia tak solat, dia tak tahu akidah, dia tak tahu apa, dia tak peduli. Apakah dia peduli dengan agama? Itu pun dia tak peduli. Bagi dia agama dia hanya sebagai, ini adalah adat kuno. Ini kenapa dia nak fikir tentang wujud Tuhan ke tak? Bagi dia tak perlu.
Yang penting dia boleh kerja, ada duit, kaya raya, banyak girlfriend. Itu je lah dia. Kalau macam tu habis. Dan ini fakta yang terjadi pada dunia kita pada hari ini. Lebih-lebih lagi di metropolitan, di Taman Tun, di Bukit Damansara, di Bangsa, di tempat-tempat yang elit, yang bukan Islam. Itu bukan urusan kita. Yang Islam ni tidak mengenal agamanya. Alhamdulillah, kalau seumpama sebelum akhir hayatnya dia menemukan jalan menuju kepada keislaman, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia boleh taubat. Tapi na'udzubillah min zalik, kalau tidak, macam mana? Kalau dia tidak menemukan pada waktu akhir hayat dia, kalau dia agnostik, means dia tak ada iman dalam hati dia, nama Islam di dalam IC-nya hanya sebagai perhiasan. Kalau di sisi Allah SWT dia memang tidak ada iman, berarti dia kufur. Na'udzubillah min zalik. Tapi kalau dia itu ada iman walau sebutir iman, insya-Allah dia mukmin. Itu bukan urusan kita, itu urusan dia dengan Allah SWT. Kita tak tahu. Sebab itu kafir-mengkafir itu dilarang, yang saya sebut banyak kali dalam masjid ini. Tapi inti dia, ayat ini memberikan kita peringatan agar supaya kita pastikan mendidik anak cucu kita untuk agar mereka tidak menjadi agnostik. Jadi orang yang beriman. Ya, mungkin susah dakwah dia, at least paling tidak ada iman, alhamdulillah. Ustaz, kalau macam tu kita nak lagi bagus? Of course. Kalau dia menjadi orang yang soleh, alhamdulillah. Jadi orang yang peduli agama, alhamdulillah. Jadi orang yang menjaga amal ibadatnya dan menjaga apa yang halal dan apa yang haram, alhamdulillah. Tapi kita kena hati-hati, jangan sampai anak kita, cucu kita ada yang tidak peduli dengan agamanya sama sekali. Atau bukan tak peduli dengan agamanya, bagi dia keimanan itu tidak penting dan dia tidak ada masalah gadai tak gadai. Ini na'udzubillah min zalik. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika, dan meminta ampunlah terhadap dosa engkau dan bagi orang-orang yang mukmin dan orang yang mukminat. Allah SWT Maha mengetahui segala, iaitu apa? Gerak-gerik kamu di dunia dan keadaan penetapan kamu di akhirat nanti. Jadi inti dia, kita kena menjaga iman. Sebab itu urusan untuk mengetahui agama ini, itu bukan urusan yang remeh, itu urusan yang sangat penting. Jadi kena ada, kena tahu agama ini. Kami menumpukan sepenuh usaha dan tenaga terhadap pembukuan ini kerana prinsip akidah Islam adalah tunggak kejayaan ketamadunan Islam. Di atasnya terbina falsafah pemikiran akal rasional, perundangan fiqh serta nilai moral umat Islam. Ya, dalam Islam ini dia terbina pada apa? Falsafah pemikiran akal rasional. You need rationality, argumentation. Islam bukan agama kolot, Islam bukan agama taklid, Islam bukan agama buta, bukan. Yang saya maksud Islam ini bukan fiqh ya. Fiqh memang kita bertaklid, dan taklid dia baik kerana kita iktiraf. Tuan-tuan dan puan-puan, tak ada satu pun yang hafal kutubus sittah. Jadi kita ni tak boleh nak perasan yang kita ni mujtahid. Itu jelas. Yang saya berbicara adalah urusan akidah. Urusan akidah kita kena at least ma'rifah, tahu. Muslim, ya. Kenapa Islam? Agama yang betul. Kenapa agama yang betul? At least kita tahu. Lah kalau bukan agama betul, apa, siapa pencipta alam ini? Allah. Takkan alam ini wujud tanpa pencipta? Okey, ada Tuhan. Tapi yang mana sekarang Tuhannya? Nak panggil Tuhan Kristian ke, nak panggil Tuhan Yahudi ke, nak panggil Tuhan Islam ke, nak panggil Tuhan Buddha ke, nak panggil Tuhan Hindu ke, nak panggil Tuhan Confucius ke, yang mana satu? Ini.
Antara semua agama yang ada, Islam adalah agama yang paling sempurna, mengatur segala aspek manusia dengan hujah. Beza dia antara kita nak membaca atau tidak. Berapa banyak orientalis masuk Islam? Orientalis masuk Islam sebab apa dia masuk Islam? Orientalis masuk Islam kerana, hadirin wal hadra hafizakumullah, mereka menemukan bahawa agama Islam adalah agama yang benar. Bukan sedikit, banyak. Saya tahu beberapa orang, salah seorang dia, nama dia John Michaud, Yahya Michaud. Dia orang Belgium, pernah jadi profesor di Oxford University. Saya jumpa dengan dia. Dia asal dia Katolik, dia masuk Islam. Why? Sebab bila dia, of course, belajar comparative religion, belajar bahasa Arab, dia baca kitab-kitab Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh ulama-ulama Islam, dia baca semua. Kitab-kitab Turath semua dia baca. Ibn Sina tu dia paling pakar. Orang Islam lahir Islam pun belum tentu baca Ibn Sina tu. UIA tempat saya mengajar ni, nak cari pakai Ibn Sina rasanya tak jumpa dah. Buat kursi Ibn Sina, saya belum tentu orang faham, kenal siapa Ibn Sina. Ini fakta. Betul. Kita duk sibuk nak bahas feminism, nak bahas apa, all the modern ideologies, nak refute. How you want to refute even the basic one pun kita tak tahu. No, kita kena belajar. Tapi ilmu usuluddin, ilmu falsafah Islam yang benar ini sudah tak ada orang, sikit orang yang mengkajinya. Yang mengkaji ni orientalis banyak yang baca. Ini fakta. Orientalis banyak yang baca. Yang umat Islam tak nak. Sedih. Ya, saya tahu memang kita perlu kepada Islamic banking, kita perlu pada perundangan Islam. Ya, kita perlu. Tapi saya bagi tahu kepada ustaz-ustaz, calon ustaz, pelajar-pelajar, tak tahu ke bahawa bidang-bidang falsafah ni juga diperlukan. Kalau tidak, macam mana kita nak jawab dengan semua cara pemikiran-pemikiran yang baru datang pada hari ini? How do you engage dengan liberalism? How do you engage with pluralism? How do you engage with all that perennial benda ni you kena tahu. So to go to engage that, you need the basic. You need Ibn Sina, you need Al-Ghazali, you need Syekh Abdul Qadir Jalani, you need Imam Juwaini, Imam Al-Haramain Juwaini, you need Imam Abu Hasan Asy'ari. So they are the core main ideas yang mana membentuk, to construct Islam, mengkonstruk Al-Sunnah wal Jamaah. Perbezaan antara dia dengan falasifah kita kena tahu. Ibn Rushd, Averroes, orang barat yang tak ada hubungan, tak perlu pun, tapi dia orang belajar sebab dia orang, the intention is to refute Islam. So they have to learn Islam to refute Islam. Yet of course ada di kalangan mereka masuk Islam atau jadi atheist lah pada hari ini. Bukan sebab belajar Islam tu, sebab dia orang dah tak percaya dengan agama dia, dia dah fed up dengan agama dia, dia putus asa dengan agama dia, that's it, dia jadi atheist. Ini fakta. Sebab itu kena cari. Saya di mahasiswa saya pastikan ada yang baca, okey, yang ni dia nak ambil tasawuf. So kalau nak ambil tasawuf, kena bacalah sampai Imam Junaid, Abu Siraj At-Tusi, Imam Kushairi. Bukan hanya baca kitab mutaakhir, baca kitab awal-awal yang tebal-tebal, baca, saya kata. Kalau buat master, saya kata baca, jangan tak baca. Tapi kalau tak reti baca, alah susah. But that is the facts. Tuan-tuan dan puan-puan, ini fakta. Kadang-kadang orang kata jangan sebut, mengkritik tak baik. Bukan. Kalau tak, kita tak bangun. Saya sedih kalau ada orang Melayu tak bangun. Means kita belajar agama banyak kat sana tu, nama ustaz baca kitab pun tak reti, tuan-tuan. Ini fakta. Nama je ustaz, lulus universiti, baca Arab pun tak reti. That is fact. Saya sedih. Universiti Islam, sama ada universiti saya ke universiti lain ke, tak payah tipu. Itu fakta. Ini facts. Even kawan-kawan daripada UM panggil saya, minta, Ustaz Aiman kalau boleh
awal semester kita nak invite untuk buat daurah bahasa Arab untuk pastikan student boleh berbahasa Arab. Lepas tu saya kata lah, macam mana sempat orang belajar bahasa Arab 2-3 tahun nak belajar bahasa Arab seminggu. Tak boleh. Tak apa, kita cuba. Dan memang saya buat. Dan ini fakta, saya buat di Morocco. Pelajar Malaysia dapat A, SPM, bahasa Arab tinggi A+. Sampai Morocco baca Arab tunggang langgang. Tapi kerana mereka ada kecerdasan, boleh kita buat. Seminggu selesai. Tahun ni UIA, tempat saya lah, department saya, free of charge. Saya tak ambil duit student. Saya tak nak ambil duit student. Tapi department saya dah kata, kita dah umumkan awal-awal, pelajar yang masuk Usuluddin and Comparative Religion UIA kena ambil bahasa Arab 3 hari camping. Camping bahasa Arab. Pagi, siang, malam dengan saya. Kita buat, saya nak pastikan diorang semua pandai baca kitab bahasa Arab. Ini dengan cara, sebab saya harapkan diorang ni semua dah cerdik lah. Kalau yang pergi Morocco tu semua cerdik-cerdik. Jadi senang, laju, cepat. Seminggu daurah dia dah boleh. Tapi ini fakta. Sebab apa? Sebab kita punya education system dah salah. Untuk lama ini Islamic education system, not the modern. Saya tak tahu yang modernnya, yang akademiknya. Tapi yang Islamic education system kita dah salah. Dan ini fakta. Kita tak boleh nak tipu. Sampai bila kita nak tipu? We have to be jujur nak bangun negara ni. Hadiri wal hadra hafizakumullah. Ni falsafah pemikiran akal rasional, perundangan fiqh serta nilai moral umat Islam, iaitu tasawuf. Dan itu fakta juga. Berapa banyak kita pada hari ini membid'ahkan tasawuf, mensyirikkan tasawuf, menganggap ni tak ada dalam Islam. Apa yang terjadi? Dulu umat Islam dekat masjid-masjid, tuan-tuan, datuk-datuk, datin-datin yang memang hidup di zaman sebelum 60-an, saya yakin di masjid-masjid hidup majlis zikir. Tahun 1960-an akhir, 70-an, contoh paling mudah ketika kewafatan Datuk Mufti Negeri Sembilan yang pertama, Syekh Ahmad Said, kan? Sahibu Samaha Syekh Ahmad Said, Mufti pertama Negeri Sembilan. Ketika dia wafat, orang yang menghantar jenazah dia penuh di Seremban. Kalau waktu dia hidup, dia mengadakan zikir di zawiyah dia, di madrasah dia, penuh sampai keluar-keluar. Cerita dia sampai di luar-luar. Memang zaman tu tak pakai kemah lagi di Negeri Sembilan pada waktu itu. Di Perak, Sultan Iskandar Shah, Sultan Idris Shah yang pertama dan yang kedua, dia mengadakan zikir di Masjid Ubudiyah, kadang sampai ke Istana Iskandariah. Memang penuh. Zaman Sultan Azlan tahun 80-an memang penuh. Tapi hari ini dah berubah. Moral umat Islam dah diperangi, dilawan oleh golongan yang mudah membid'ahkan, mudah mensyirikkan. Golongan Wahabi ni duk kata tasawuf ni bukan daripada Islam kononnya. Lalu mulalah serang zikir ni, zikir ni Rasul tak ajar, semua Rasul tak ajar. Dah bagi dalil pun Rasul tak ajar. Pening kepala gitu. Dan akhirnya orang dah tak nak berzikir lah. Hari ini berapa banyak tuan-tuan kita berzikir? Ini fakta. Berapa banyak kita tanya, tepuk dada tanya selera, berapa banyak kita berzikir? Zikir ni perlu untuk meningkatkan derajat kita, keimanan kita, istiqamah, khusyuk kita. Nak dapat khusyuk tu, prinsip akidah menjadi tunjang kepada sebuah kehidupan yang teguh dan akhlak yang luhur, di samping menjadi asas penyatuan umat Islam. Ini akidah ni menjadi asas penyatuan umat Islam. Tapi kalau akidah kita rapuh, habis. Ingat, hadirin wal hadirat hafizah, akidah itu kepercayaan dalam hati, penuh dengan akhlak, sopan santun. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Bukan mudah mengkafirkan yang lain. Kemenangan serta keagungannya seterusnya menjadi kunci utama kejayaan di hari akhirat serta mendapat keredaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Panji-panji akidah Islam telah dibawa sepanjang sejarah Islam oleh tokoh-tokoh ilmuwan yang adil dan siqah. Panji-panji akidah Islam dibawa sepanjang sejarah Islam oleh tokoh-tokoh ilmuwan yang adil dan siqah.
Mereka menyampaikan kebenaran kepada generasi demi generasi dengan sebaik-baik penyampaian. Kalau kita lihat, sebab itu Islam ini kita kena ada reference. Yes, bukan hanya Quran dan Sunnah, kita juga kena ada reference pendapat tokoh sarjana dalam Islam untuk memahami nusus-nusus agama. You need the reference. Sebab apa? Kalau saya sebutlah kepada tuan-tuan, kita kumpulkan semua orang yang ada di Taman Tun yang cantik ini, di masjid yang indah ini, saya nak minta tuan-tuan tolong tafsirkan kepada saya tanpa menukil dari mana-mana pendapat ulama. Pakai akal rasional, kecerdasan tuan-tuan yang banyak, profesor, doktor, datuk, datin, Tan Sri dan lain-lain. Cuba tafsirkan fa'lam annahu la ilaha illallah. Contoh dah tak boleh. Tuan-tuan tak boleh kata terjemahkan dulu baru saya tafsir. Tak boleh. Ini saya bagi tahu. Ini penyakit paling besar di kalangan orang awam, walaupun ada di kalangan yang memiliki pangkat tapi duniawi bukan agama, menganggap bahawa we have authority untuk faham sendiri Al-Quran dan Sunnah. Tak tahu bahasa Arab tak apa, boleh lihat terjemahan. Ini mana boleh? You cannot. Nas ini bahasa Arab. Syarat pertama untuk orang menilai Al-Quran dan Sunnah, mentafsirkan Al-Quran, mensyarah hadis, dia kena ada ilmu alat. Ilmu alat yang pertama ulama kata nahu, saraf, balaghah. 3. Ini syarat pertama bahasa Arab. Nahu, grammar. Saraf, structure, perubahan kalimat. Balaghah, sastra. Kalau tak ada sastra, how you want to know? Kenapa memulakan fi'il, mengakhirkan fa'il? Kenapa menggunakan mubtada dan khabar? Kenapa Allah SWT berfirman dengan susunan ayat seperti itu? Itu ada faedah-faedah dia tertentu. Orang tak ada balaghah, macam mana dia nak tahu ketinggian Al-Quran, makna di sebalik? Apa itu isti'arah, apa itu majaz akli, apa itu majaz mursal, apa itu bayan, apa itu tashbih, mana ada tashbih, mana musyabbah, mana musyabbabih. Orang kalau tak belajar seperti itu tak boleh nak ijtihad. Maka betul lah Syekh Usama Said Azhari waktu di Nashrul Quran di Putrajaya, kalau tak salah saya terjemahkan dia waktu di Kuala Kangsar. Saya penterjemah dia. Dia cakap sendiri, kerusakan umat pada hari ini, orang yang pakai kopiah, pakai serban, duk cakap dekat podium pumpam, ilmu agama tak ada, hakikatnya tak ada, tapi orang panggil ustaz. Atau ada tapi dia tak belajar pun mendalam, baca kitab pun tak erti, tapi sebab nampak macam cakap usrah, pandai usrah tu penyakit paling besar. Lepas tu apa? Akhirnya memberi fakta yang salah. Tak boleh. Sebab apa? Yang diperlukan, dia kata, usul fiqh ngaji tak? Itu dulu dia tanya. Usul fiqh ni kita nak tahu am atau khas, mutlak, muqayyad. Ini hadirin hadirat hafizakumullah. Ini kena tahu. Usul fiqh tak belajar, wassalam. Tapi hari ini kita dah terpesongkan dengan pakaian serban, kan? Contoh dia, orang semua panggil ustaz, kita pun panggil ustaz. Cek. Belajar pertanian saja, tapi mungkin pak lebay sikit dianggap ustaz. Akhirnya mengajar perkara yang terpesong. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi kita kena jaga perkara-perkara ini. Jadi dia sebut, kita kena rujuk ulama, tokoh ni kena dirujuk. We must have a reference. Kalau nak tahu reference, means dia kena baca at least ratusan kitab. Minimum 100 kitab dia khatam. Bukan 100 kitab, lebih tuan-tuan. 100 kitab tak cukup. Berjilid-jilid. Imam Nawawi Majmu' 23 jilid dia karang. Tuhfah, Nihayah. Saya sebut pun tuan-tuan kan tak pernah dengar kitab-kitab tersebut. Itu semua kitab umdah di dalam agama. Sebab itu dia kata, tokoh-tokoh ilmuwan yang adil dan thiqah, mereka menyampaikan kebenaran kepada generasi demi generasi dengan sebaik-baik penyampaian.
Maka para sahabat Rasulullah SAW merupakan golongan terawal yang mengambilnya daripada Rasulullah SAW secara murni dan jelas. Kemudian diteruskan oleh generasi seterusnya, sehinggalah beberapa bangsa dan puak mula masuk memeluk Islam. Barulah orang mula masuk Islam, ajial masuk Islam. Mereka ini mempunyai pemikiran dan falsafah yang berbeza dan bertentangan dengan manhaj Al-Quran dan sunnah Nabi SAW serta ijma' para ulama. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. So kita kena ada reference. Hatta dalam tasawuf ya. Saya sebut di dalam tasawuf, kalau ada orang mengajar tasawuf, baca Arab tak erti, tak payah pakai. Orang belajar tasawuf cakap Arab pun tak erti. Cakap Arab tu tak apa lagi lah. Tapi kalau tak erti bahasa Arab, itu tak boleh. Tak erti bahasa Arab tu maksud tak erti baca kitab Arab. Tak boleh. Tasawuf ni ada kitab dia, ada sumber dia. Bukan pakai baca terjemah langgar saja, tak. Istilah yang digunakan tu sangat halus. Saya bagi contoh, khalwah. Kalau kita belajar, bukan belajar, kita baca surat khabar, telah ditangkap berkhalwat. Apa yang tuan-tuan faham? Bersendiri lelaki dengan perempuan yang tidak mahram. Contoh dia kan, tu khalwat. Buka kitab, cuba kitab terjemahan, kitab tasawuf Imam Qushairi. Imam Qushairi ni imam awal dulu, ahli sunnah wal jamaah yang hebat. Jadi kitab tasawuf nama dia Risalah Qushairiyah dah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bahasa Melayu saya tak tahu, tapi bahasa Indonesia, terjemahan bahasa Indonesia. Bab berkhalwat. Seseorang itu mesti berkhalwat. Cuba kalau dia tak ada ilmu alat, dia baca apa? Oh, betul lah orang-orang Wahabi kata kalau ikut tasawuf ni, nanti mulalah tok guru tidur merogol anak murid dia sebab dia baca tengok bab berkhalwat, dia kata gitu. Padahal al-khalwah di situ maksud dia seseorang pergi mencari bilik yang kosong, duduk bertafakur kepada Allah SWT. Seseorang pergi ke masjid iktikaf, tak cakap dengan orang lain, berkhalwah dengan diri dia, dengan Allah sahaja, dia berzikir. Seorang Muslim dia kena ada khalwah, kerana Rasulullah SAW pergi khalwah. Khalwah di mana? Ke Gua Hira, kan? Gua Hira untuk mendapat wahyu pada waktu itu. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi kalau orang tak ada ilmu alat, cuba dia baca terjemahan, habis tunggang langgang 360 derajat, 180 derajat dari atas jadi ke bawah. Makna dia akibat daripada tidak memiliki ilmu alat. So kena ada ilmu alat ni. Mereka ini mempunyai pemikiran dan falsafah yang berbeza dan bertentangan dengan manhaj Al-Quran dan sunnah Nabi SAW serta ijma' para ulama. Bersama pemikiran berbeza ini terdapat juga beberapa syubhat dan kecelaruan dalam soal akidah. Maka terjadilah ketika itu keperluan yang mendesak untuk mempertahankan akidah Islam dan membersihkannya daripada segala bentuk kotoran agar ia kembali putih bersih sebagaimana di era permulaan akidah Islam berlandaskan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Oleh yang demikian para imam empat mazhab, empat mazhab ni siapa? Iaitu kita tahulah, Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan ulama sezaman dengan mereka bangkit untuk menghadapi perkara penting ini. Lalu mereka menjelaskan beberapa permasalahan akidah dan berhujah dengan puak penentang tentang masalah akidah ini, menulis beberapa isu mengenainya dan mengajarkan ilmu ini kepada masyarakat. Contohnya Imam Abu Hanifah mengarang kitab Al-Fiqhu Al-Akbar. Al-Fiqhu Al-Akbar. Itu. Akidah ini kekal teguh dalam diri umat Islam. Namun masih ada keperluan untuk melengkap dan menyusun ilmu ini dalam bentuk yang rasional. Nak tak nak kita perlu kepada apa? Iaitu menyusun ilmu ini dalam bentuk yang rasional, ilmiah dan kukuh, supaya para ulama mampu menjawab kemusykilan yang timbul dan memadamkan kesamaraan yang menyeleweng. Contoh dia pada hari ini, tuan-tuan. Akidah, kitab akidah dia.
Tapi kitab akidah yang lampau, dia membahas konteks yang lampau. Dia tidak membahas pluralism, dia tidak membahas liberalism, dia tidak membahas feminism, dia tidak membahas beberapa perennial ni pada hari ini yang paling perlu dikaji jugalah. Ini hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan banyak lagi. Dan kita juga muncul golongan di dalam Islam yang bersifat ekstremis, mengkafirkan yang lawan. Beza je kafir. Ini hati-hati. Hatta dalam masjid ada orang-orang tokoh yang memang beraliran ini, masuk dan mengajarkan itu sesat, ini sesat, kita nak ahli sunnah wal jamaah hakiki. Tok guru dia tu kafirkan sesama umat Islam. Tapi banyak orang tak kenal. Maka Darul Ifta Jordan karang kitab ni, itu tujuannya untuk kenalkan, biar waspada. Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan menterjemah kitab ini, biar kita tahu mana batasan yang betul dan salah. Lebih-lebih lagi ni zaman social media, kita buka macam ya je, potong-potong. Ni gambar ni, dia ambil kitab lah, ni manuskrip lah, nak tunjuk wow. Padahal baca tak habis. Orang tak tahu, orang baca Facebook dia ingat betul lah tu, ada sumber ni. Tapi kalau dengan saya korek sampai belakang. Contoh dia kata golongan Mujassimah Wahabi ini kafir, dikafirkan. Dekat dalam Facebook dia tulis, orang yang mengatakan Tuhan ini berjisim maka telah jatuh kufur. Memang ada pendapat macam tu, tapi dia tak habis baca. Ulama kata kalam Imam Nawawi itu dinilai kembali. Imam Nawawi cakap itu ditujukan pada orang menjisimkan Allah dengan jisim yang soreh. Maksud dia kata Tuhan ini macam manusia, berjasad jisim. Itu memanglah kufur. Tapi belum tentu golongan Wahabi beranggap seperti itu. Kita tak boleh kafirkan mereka. Tak adalah istilah kita mengkafirkan golongan Wahabi, tidak. Sebab mereka bukan mujassimah yang soreh, tapi mujassimah ghairu soreh, yang tidak soreh. Tidak soreh itu tidak jelas. Tidak jelas ni kita tak boleh mengkafirkan, kena jaga lidah. Tapi golongan ekstrim di kalangan Ahbash nama dia, dia tak boleh, kena kafir. So saya bawa ni, baca terus tu belakang tu, tokoh-tokoh ahli sunnah saya bawa, Al-Baqilani dan lain-lain yang mengatakan tidak mengkafirkan. Last dia kata macam inilah kitab-kitab ni tak sahih, tak boleh pakai. Mana boleh macam tu? Ini akibat dari tidak membaca dan tidak mengkaji. So kita kena ada. Sebab itu ditulis buku ini untuk menjawab dua golongan yang ekstrim, ke kanan dan ke kiri. Dua-dua ini perlu dijawab. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini. Lalu disebab oleh yang demikian, tanggungjawab yang berat ini digalas oleh dua imam besar daripada kalangan ahli sunnah wal jamaah, iaitu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ini adalah definisi ahli sunnah. Kamu ikut Islam, mazhab apa? Saya mazhab Rasul. Semua orang mengaku mazhab Rasul, kan? Mazhab Rasul, ya, semua orang mengaku mazhab Rasul. Cuma nak tanya, mazhab Rasul ni yang macam ikut Quran Sunnah lah. Semua orang boleh kata saya ikut Quran dan Sunnah. Betul-betul ikut Quran Sunnah ke? Saya nak tanya tuan-tuan tadi, solat dari awal sampai akhir, bagi saya Al-Quran dan Sunnah, exactly one by one now. Takkan ada yang mampu. Istinbat terus dari Quran dan Sunnah. Jangan refer. Ni saya bawa kitab Sahih Sifat Solat Nabi. Itu namanya bukannya Quran Sunnah, itu orang lain yang tulis, itu Albani tulis. Sama lah dengan saya buka kitab mazhab Syafi'i. Apa beza dia? Sama je. Saya pun boleh kata kitab Fathul Qarib, Matla'ul Badrain, Bughyatul Tulab, Furu'ul Masail, Syekh Wan Daud Al-Fatani. Ini semua ada lengkap. Memanglah betul. Kerana apa? Kerana perkara tersebut perlu ada tokoh yang memahami Al-Quran dan Sunnah untuk menjadikan hukum. Kerana kita semua iktiraf kita tidak mampu. Tak perlu nak kata, profesor yang paling pandai lah, mufti yang paling tua di Malaysia ni, dia sendiri mengaku bahawa dia tidak mampu berijtihad. Itu diiktiraf. Sebab itu kita ada jawatan kuasa fatwa.
Tujuan dia apa? We need a collective jurisprudence, kolektif ijtihad, kolektif kajian yang kolektif, memutuskan suatu hukum bersama-sama, beramai-ramai fikir, konsensus antara kita bagi keluar fatwa. Ini hadirin hadirat, sebab kita iktiraf kita tak mampu. Ini kena faham, kita iktiraf kita tak mampu. Tapi hari ini orang semua nak jadi alim. Buat apa kita nak ikut cakap Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi? Kan cukup ikut Rasul. Memanglah ikut Rasul. Baca Arab pun tak erti macam mana nak ikut Rasul. Ini fakta. Just face the facts. Ini hadirin wal hadirat jazakumullah. So kita ada tokoh. Antara semua tokoh Mu'tazilah ada Al-Jubai, Syiah ada Abdullah bin Saba, Khawarij dia ada tokoh dia. Di kalangan majoriti umat Islam berpegang kepada dua tokoh dan sealiran dengannya, dipanggil dengan Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Dua tokoh ini, Abul Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, hidup pada 200 lebih, akhir 300, meninggal 300 sampai. Mereka ini ulama yang termasuk awal mengangkat pena untuk menjawab kebatilan ajaran-ajaran yang sesat seperti Mu'tazilah, Mujassimah, Hasyawiyah, golongan Syiah dan lain-lain. Bahkan Abul Hasan Asy'ari dia karang kitab nama dia Maqalatul Islamiyyin. Maqalat itu kalam-kalam, ucapan-ucapan orang-orang Islam, yang mana di dalamnya tuan-tuan dan puan-puan hadirin wal hadirat hafizakumullah, dia sebut ini akidah Jabariyah, ini akidah Qadariyah, ini akidah Mu'tazilah, ini akidah Syiah. Walaupun mereka ini sesat dan salah, tapi mereka ini masih muslimun. Dia tak kafirkan. Sebab itu ketika di akhir hayatnya, ishhad alayya, saksikan atasku, anni la ukaffiru ahadan min ahli kiblah, sesungguhnya aku tidak mengkafirkan seorang pun dari kalangan ahli kiblat. Ini dia hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini yang kita nak bawa di Malaysia ini, iaitu sederhana, tidak mudah mengkafirkan sesama Islam. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dua tokoh ini, mereka berdua berusaha untuk mendatangkan dalil-dalil bagi akidah Islam dan menangkis sebarang keraguan yang timbul serta menjelaskan permasalahannya. Kemudian usaha ini diteruskan oleh para ulama selepas mereka berdua sehinggalah ke hari ini. Diteruskan usaha tersebut sampai pada hari ini. Mereka dianggap sebagai kelompok majoriti dan pandangan mereka adalah pandangan yang jitu dan memiliki kesempurnaan dari sudut dalil dan hujah yang muktabar daripada dalil-dalil akal dan dalil-dalil nas naqli. Ini dia. Jadi mereka memang hebat mengumpulkan semuanya. Siapa dia? Kita kenal dulu. Abul Hasan Al-Asy'ari wafat 321 Hijriah. La'ala sawab 324. Bukan la'ala sawab, ya rajah 324 Hijriah. Adalah salah seorang imam yang menyampaikan kebenaran dan merupakan seorang ulama besar daripada keturunan sahabat yang mulia, iaitu Abu Musa Al-Asy'ari. Kerana apa? Jadi kalau kita tahu sejarah dia, Rasulullah SAW pernah berkata bahawa akan lahir daripada anak turun Abu Musa Al-Asy'ari seorang tokoh yang akan membawa kepada jalan kebenaran. Siapakah itu? Abul Hasan Al-Asy'ari. Ini ulama kata, betul. Rasul alimul ghaib. Dia tahu benda yang ghaib, diiktilakkan kepadanya. Saya bagi contoh. Rasulullah SAW bersabda, yang akan memasuki kota Konstantinopel atau Konstantinopel adalah sebaik-baik pemimpin, sebaik-baik tentera. Pasti dia ini termasuk yang bagus. Ahli sunnah wal jamaah. Ternyata yang membuka kota Konstantinopel adalah siapa? Imam seorang sultan bernama Muhammad Al-Fatih. Dia seorang sufi, guru dia seorang sufi,
bermazhab Maturidi, akidah Maturidi. Bertasawuf dan bermazhab fiqah, dia fiqah mazhab Hanafi. Tiba-tiba hari ini orang tergamak nak bid'ahkan, nak sesatkan golongan ini. Ini dia, hadir wal hadir hafizakumullah. Abul Hasan Al-Asy'ari. Lalu dia sebut nama penuh beliau ialah Ali bin Ismail bin Abu Bishr Ishaq. Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdullah bin Musa bin Bilal bin Abu Burdah bin Abu Musa Al-Asy'ari. Itu sanad dia, nasab dia. Tajuddin As-Subki rahimahullah ada berkata, ketahuilah sekiranya kita ingin menyenaraikan biografi Syekh Al-Asy'ari, pasti tidak akan cukup lembaran kertas dan akan kering dakwat pena untuk mencatatnya. Kalau berbicara tentang Abul Hasan Asy'ari, kita tak cukup, tuan-tuan dan puan-puan. Ada pun Abu Mansur Al-Maturidi meninggal 333 Hijriah, hidup sezaman, yang dinisbahkan kepada Sokota Samarkand. Namun nama penuh beliau ialah Muhammad bin Mahmud Al-Hanafi. Beliau diberi gelaran Imam Al-Huda, imam yang menyampaikan kebenaran. As-Subki berkata beliau adalah seorang imam yang terkemuka, yang mempertahankan agama, mengukuhkan akidah Ahlussunnah Jemaah dan lain-lain. InsyaAllah kita sambung lagi pada bulan hadapan. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.